الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syahid dalam kita membahaskan berkenaan ijaz Al-Quran Al-Karim. Maka menyambung topik yang lepas berkenaan Al-Quran dan juga syifa, Al-Quran dan juga penyembuh. Kita faham bahawa Al-Quran ini semuanya benar diturunkan sebagai untuk menyembuhkan penyakit hati, munafiknya, dengan syaknya, kekeborannya, kekeliruan dan sebagainya. Dan ia juga berdasarkan hadis Nabi SAW di mana Nabi mengiyakan perbuatan tindak tanduk Abu Sa'id Al-Khudri yang telah pun menyembuhkan ataupun menjampi seorang ketua kampung dengan bacaan Al-Fatihah. Dan ianya terbukti menyembuhkan orang tersebut. Maka kajian mengatakan bahawa setiap suara ini memiliki tindak balas tersendiri pada tubuh manusia. Seperti kita katakan dahulu, seorang yang kalau kita mendengar perkataan yang baik, kita akan gembira. Kalau kita mendengar perkataan yang menakutkan, kita akan takut. Kalau kita mendengar lagu yang menenangkan, kita akan tenang dan sebagainya. Begitu juga dengan Al-Quran Al-Karim, kalau dibacakan pada tubuh manusia. Al-Quran, kalam Allah. Tubuh kita, makhluk Allah. Maka ia akan memiliki keserasian untuk dia mentaati ayat tersebut ataupun dia akan tunduk pada ayat tersebut. Baik tuan sekalian. Berkata seorang doktor yang bernama Dr. Muhammad Yusuf Abduh, doktor yang pakar di dalam bidang penyakit-penyakit dan sebagainya, doktor perubatan. Dia memiliki kawan yang membuat kajian berkenaan kesan muzik di dalam memulihkan penyakit hati. Yakni penyakit yang berpunca daripada hati. Bukan bermaksud munafik, bukan. Hati yakni hati yang zahir dan fizikal. Maka tuan sekalian, dibaca kajian tersebut. Jikalau muzik mampu memberikan kesan ataupun impak kepada hati untuk dia berfungsi dengan sempurna ataupun menjalankan ataupun menjana ketenangan dan sebagainya, sudah pasti Al-Quran, kalam Allah juga memiliki power tersendiri untuk memberikan kekuatan kepada tubuh manusia untuk memulihkan diri mereka daripada penyakit. Maka tuan sekalian, dibuat kajian di sebuah universiti di Florida, di Amerika Syarikat. Dipanggil 5 orang sampel ataupun responden ataupun bahan uji kaji. Dan 5 orang ini ada antara mereka yang Muslim, ada yang tidak Muslim, ada yang faham bahasa Arab, ada yang tidak faham dan sebagainya. Maknanya dia mencampurkan semua respondennya dari berbagai latar belakang untuk menghasilkan keputusan yang lebih represent ataupun lebih mewakili. Maka tuan sekalian, dibuat kajian, dibuat eksperimen sebanyak 210 kali untuk memastikan result ataupun keputusan yang begitu tepat dan boleh diambil sebagai teori. Maka tuan sekalian, daripada 210 kali eksperimen itu yang dibuat dalam tempoh 22 kali pertemuan dengan responden ataupun dengan eksperimennya itu, telah menghasilkan bagaimana setiap daripada peserta ataupun responden itu akan disajikan, diperdengarkan dengan Al-Quran Al-Karim. Sama ada dia faham ke, dia tak faham ke, ataupun dia seorang yang Muslim ke, dia tak Muslim ke, dia akan dengar. Ini sebagai dia punya prosedur uji kaji. Maka setelah dibuat uji kaji, mungkin panjang ceritanya, dibuat uji kaji, setiap peserta itu diperdengarkan Al-Quran Al-Karim, diperdengarkan dengan lagu-lagu biasa, diperdengarkan dengan Arab ataupun bahasa Arab yang bukan Al-Quran, mungkin syair-syair dan sebagainya. Maka akhirnya keluarlah keputusan apakah kesan bacaan lagu-lagu tersebut kepada manusia itu sendiri. Kemudian apa yang boleh kita simpulkan daripada eksperimen tersebut? Didapati bahawa Al-Quran ini bila dibacakan kepada manusia ataupun lagu, bila dibacakan kepada manusia ataupun syair Arab dibacakan kepada manusia, ia memiliki kesan. Sama ada kesan yang baik ataupun buruk, tapi ada kesan tuan sekalian. Maknanya manusia ni memberi tindakan atau tindak balas kepada suara yang didengarnya, benda yang didengarnya, benda yang dibaca kepadanya. Maka didapati bahawa 97% daripada kajian atau eksperimen mereka
mereka mendapati ianya benar bahawa bacaan Al-Quran itu yang dibacakan kepada responden 5 orang itu, ianya telah berjaya memberikan tindak balas yang positif kepada aliran arus elektrik dalam tubuh mereka. Selain itu, ia mampu untuk menjadikan aliran darah mereka ni lebih baik daripada sebelum mereka mendengar ayat-ayat tersebut. Maknanya tubuh kita bertindak balas dengan ayat Al-Quran tersebut. Ini tanpa dia fahami. Ada yang memahaminya, ada yang Muslim, ada yang tidak. Maknanya ayat Al-Quran itu berfungsi sebagai penyembuh ataupun pemulih. Mungkin bukan semua, tapi ia bertindak ataupun dia berfungsi sebagai menggerakkan tubuh manusia untuk ke arah yang lebih positif. Itu terbukti. Maka tuan sekalian, setiap perubahan ataupun tindak balas yang berlaku itu setelah mereka mendengar ayat Quran itu, sama ada dari Islam ataupun tidak, maka berlaku tindak balas dalam tubuh mereka. Dan tindak balas tersebut telah memberikan satu perubahan ataupun satu perubahan yang besar kepada jihaz ataupun kepada anggota-anggota urat mereka, saraf-saraf mereka, yang akhirnya akan memulihkan penyakit yang mereka hadapi itu. Mungkin sikit, mungkin banyak. Ada yang memerlukan kepada banyak kali cubaannya. Ada yang mungkin pulih dengan sekali sahaja. Dan ianya telah terbukti secara klinikal ataupun secara eksperimen makmal. Ianya bukan sahaja satu amalan mujarrabat ataupun eksperimen yang dibuat orang turun-temurun, tidak. Ia telah pun terbukti dengan cara eksperimen makmal, saintifiknya. Benar, Al-Quran ini bukan sahaja boleh memulihkan ketidakyakinan hati manusia, memulihkan syak manusia. Bahkan kajian di Florida ini mengatakan ia juga memulihkan tubuh manusia, fizikalnya, kesakitannya, penyakit dalam dirinya, sama ada Muslim ataupun tidak. Dan Al-Quran Al-Karim, kalam Allah, mukjizat ataupun rahmah yang diturunkan untuk manusia, bukan khas untuk orang Islam, bahkan dikongsi untuk semua manusia akan manfaatnya. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.